Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa parasmu dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tiada lagi manfaat harta dan juga anak pinak kecuali mereka yang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah pilih kita sekali lagi untuk mendengar segala firman-firmannya yang termaktub dalam kitabnya Al-Quranul Karim, dan juga mendengar hadis-hadis atau sabda-sabda nabinya yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang Allah cintai saja akan dipilih untuk diberi masa untuk mendengar kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua Allah pilih. Ada banyak hadis-hadis Nabi ataupun keterangan-keterangan daripada ulama yang mengatakan orang yang menuntut ilmu agama ni, Allah bagi dia peluang untuk menuntut ilmu agama ni adalah orang yang tergolong dalam orang-orang yang Allah sayang. Mengapa dikatakan demikian? Ilmu agama ni adalah penyuluh kepada kita untuk kita kembali kepadanya nanti. Ilmu agama ni memberi panduan kepada kita bagaimana nak kembali kepadanya dalam keadaan yang dia suka bila kita jumpa dia nanti. Dan hari ini kita meneruskan lagi pengajian kita menggunakan kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati. Hari ini dah dah banyak siri dah pengajian kita. Seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, hati itu amat penting untuk kita jaga. Kerana hati adalah raja yang berada dalam diri kita ni, yang akan menentukan segala tindak tanduk harian kita. Kalau kita mempunyai hati yang sejahtera, tindak tanduk kita pun akan bagus, akan baik dan mengikut segala petunjuk yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, orang yang mempunyai hati yang sakit, hati yang kotor, yang tidak dijaga, akan sentiasa membuat tindakan-tindakan yang salah, walaupun dia mempunyai ilmu agama yang tinggi,
walaupun dia mempunyai ilmu yang tepat. Tapi kalau dia tak jaga hati dia, tindakan-tindakan yang akan dilakukan tetap akan salah. Kerana hati itulah yang menentukan segala tindakan-tindakan kita. Nah, itu sebab kita lihat ada orang yang mengaji ilmu agama tinggi sekalipun, tapi dia tak dapat merealisasikan atau menatijahkan ilmu dia tu kepada tindakan dia. Puncanya adalah kenapa? Hati ni tadilah dia tak jaga. Dia tak jaga hati dia. Dan selalu kita perlu ingat, seperti yang telah kita belajar sebelum-sebelum ni, hidup kita ni adalah sebuah perjalanan. Perjalanan daripada Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun meninggalkan kita punya titik mula tu tadi begitu jauh. Dan kita semakin hampir kepada titik akhir kita. Dengan usia yang berbaki ni, dengan baki perjalanan yang berbaki ini, dengan baki perjalanan yang tinggal sedikit saja lagi ni, kita perlu berusaha untuk menambahkan lagi amalan-amalan kita. Mungkin sebelum ni kita berada dalam kejahilan, berada dalam kelalaian yang menyebabkan kita tak dapat nak menambah amal kita. Okey, sampai mana kita tadi? Kita ni berada dalam sebuah perjalanan dan kita dah jauh meninggalkan kita punya titik mula dan kita semakin hampir kepada titik akhir kita. Mungkin lebih separuh dari perjalanan kita sebelum ni kita berada dalam kelalaian, kealpaan, mungkin disebabkan kurang ilmu kita. Dan sekarang kita dah mempunyai kesedaran, cuba dengan usia yang berbaki ni atau perjalanan yang berbaki ni, kita tambahkan lagi amalan-amalan kita. Supaya kita nanti bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita dah berada di alam yang seterusnya nanti, kita dah ada banyak bekal kita. Supaya kita tak berada dalam penyesalan. Dalam kita nak menambah ilmu-ilmu amalan, dalam kita nak menambahkan kita punya amalan-amalan kebaikan kita ni, mungkin kita dah tahulah apa benda amalan-amalan kebaikan yang kita perlu lakukan setiap hari kan. Antaranya kita jaga yang wajib kan, solat, puasa di bulan Ramadan, apa lagi yang wajib, zakat kan, haji. Kita juga kena pastikan kita tak tergelincir melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala-pahala amalan. Dia ada sesetengah perbuatan tu atau sesetengah perlakuan tu yang menyebabkan kita punya amalan-amalan harian kita tu pahala dia terbatal. Ini sangat bahaya. Disebabkan satu perbuatan kita punya amalan-amalan yang kita ada terbatal ataupun dia memberatkan timbangan itu, meringankan kita punya timbalan bila ditimbang perbuatan buruk yang kita lakukan tu dia lebih berat daripada semua amalan-amalan yang kita ada. Ini bahaya. Antaranya disebutkan dalam hadis, perbuatan-perbuatan tersebut adalah antaranya sombong. Sombong tadi tu yang akan menyebabkan kita punya pahala-pahala amalan tu jadi ringan bila ditimbang dalam neraca nanti. Antaranya lagi disebut dalam hadis Nabi, salah satu la tarfa'u salatihim fawqa ru'usihim. Ada 3 golongan yang solatnya tu dia punya pahalanya tak melebihi dia punya kepala pun. Tak diangkatlah maksudnya pahala dia tu. Ada 3 manusia. Yakni seorang yang mengimami suatu kaum tapi kaum itu membencinya. Ini untuk pemimpin lah, orang yang memimpin satu kaum tapi orang yang dia pimpin tu semua membenci dia. Ini antara
Salah satu orang yang pahala solat dia tu tak naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung. Yang kedua, ni yang penting. Seorang isteri yang tidur dalam keadaan suaminya marah padanya. Seorang isteri yang tidur tapi suaminya dalam keadaan marah padanya. Imam Syaukani rahmatullah alaihi berkata, sesungguhnya wanita yang membuat marah suaminya sampai dia tertidur, masih marah kepadanya, ini adalah termasuk dosa besar. Jangan main-main, ini dosa. Pahala solat tergantung kalau kita buat suami marah. Kita kena pujuk balik suami kalau kita ada buat benda-benda yang menyebabkan kemarahan suami. Ini adalah termasuk dosa besar. Ini jika marahnya disebabkan alasan yang hak. Kalau marah itu disebabkan ada alasan yang dibenarkan syariat, itu menyebabkan pahala solat seorang isteri itu tergantung. Tapi kalau marah disebabkan dia suruh isteri itu buat maksiat, dia marah, suami isteri dia tak nak ikut, itu tak termasuklah dalam perkara ni. Antaranya lagi perbuatan atau amalan yang menyebabkan kita punya pahala amalan tu terhapus, kita menyakiti orang yang kita tolong. Ataupun kita mengungkit pemberian kita kepada seseorang. Contohnya kita ada seorang lah minta tolong kepada kita untuk buat sesuatu kan. Tapi kita tolong dia, beri pertolongan kepada dia apa yang dia perlukan, keperluan dia kita penuhi apa semua. Tapi sebaliknya kita pergi ceritakan dia punya aib kepada orang lain pula kan. Menyebabkan dia rasa sakit hati. Kan? Faham tak? Kita tolong ada orang datang minta tolong kepada kita. Kita tolong dia apa semua apa yang dia perlukan kan. Keperluan kita penuhi. Tapi di belakang dia kita ceritakan keaiban dia. Dia ni minta tolong dekat aku tapi dia ni something macam tu kan. Dia menyebabkan dia ni susah apa semua. Minta tolong aku dia cerita pula kat orang lain kan. Benda disampai ke telinga orang tu. Menyebabkan kita apa yang kita bantu dia tu pahala yang kita buat kepada dia terbatal. Jangan main-main benda ni. Bila kita dah tolong seseorang tu, kita senyaplah jangan cerita kat orang lain dia punya keaiban-keaiban dia. Ini antaranya lah. Antara penyebab-penyebab pahala amalan tergantung. Okey, kita teruskan pengajian kita menggunakan kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati ini. Sebenarnya kita dah sampai kepada hadis yang ke-6 tapi perbahasan untuk hadis yang ke-6 ni agak panjang. Hadis ke-6 ni dia lebih membincangkan tentang akidah. Akidah ni perbahasan dia sangat panjang lah. Kita skip dululah. Hadis yang ke-6 ni kita skip. Kita masuk kepada hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ni membicarakan tentang bahayanya dunia. Amru ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahli al-Bahrain wa amara alaihim al-Ala'a ibn al-Hadrami faqadima Abu Ubaidah bimalin min al-Bahrain fasami'atil ansaru biqudumihi فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتكم. Maksudnya diriwayatkan daripada Amru bin Auf radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain untuk membawa balik cukainya.
Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Bahrain. Baginda SAW melantik Al-A'la bin Al-Hadrami sebagai amir pemimpin mereka. Tak lama kemudian baliklah Abu Ubaidah dengan cukai yang dibawanya dari Bahrain. Lalu penduduk Madinah mendengar tentang berita ketibaannya. Mereka bersama-sama menunaikan solat subuh dengan Rasulullah SAW. Bila selesai solat, mereka menemui baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tersenyum apabila melihat mereka. Lantas baginda berkata, aku percaya kamu telah mendapat berita tentang ketibaan Abu Ubaidah dan dia membawa sesuatu. Mereka menjawab, bahkan ya Rasulullah, sabda baginda, bergembiralah kamu dan tunggulah apa yang Allah pemudahkan untukmu. Demi Allah, tidaklah kefakiran itu yang aku bimbang menimpamu, akan tetapi aku bimbang dan takut sekiranya dunia ini dibentangkan kepada kamu sebagaimana ia dibentangkan kepada orang yang sebelum kamu. Lalu mereka berebut-rebut sebagaimana kamu berebut-rebut untuk mendapatkannya. Dan akibatnya ia melalaikan kamu sebagaimana ia telah melalaikan mereka itu. Dalam hadis ini terdapat pemberitahuan tentang berlaku suatu perkara sebelum ia berlaku dan ia termasuk antara tanda-tanda kenabian. Nabi SAW telah diberitahu bahawa dunia ini akan membentangkan segala isinya kepada manusia lalu mereka akan berebut-rebut padanya. Dan memang hal ini telah berlaku. Okey, hadis ni menceritakan Rasulullah SAW memberitahu kepada kita akan datang satu ketikanya dunia ni akan membentangkan segala isinya kepada manusia. Maknanya kemewahan dunia ni akan terbentang. Kita mudah untuk dapat kemewahan kekayaan dunia. Cuma perlu usaha sikit dia, kita akan dapat. Dia akan berlaku perkara ni. Kemudian baginda memberikan berita gembira kepada mereka dengan apa yang mereka ingini. Akan tetapi baginda terus memberi ingatan kepada mereka tentang suatu hal yang tidak terlintas di hati mereka. Bahawa baginda tidak takut sekiranya mereka ditimpa kefakiran. Akan tetapi yang baginda bimbang ialah kemewahan hidup. Apakah bahayanya kemewahan itu? Dalam hadis ni Rasulullah terangkan. Berita tu memang suatu yang menggembirakan lah kan. Kita mudah untuk mendapatkan segala harta kekayaan dunia ni. Mudah untuk mendapatkan duit, harta, bersumber kan. Mudah. Tapi Rasulullah baginda di samping itu Rasulullah memberi suatu amaran lah, ancaman ataupun nasihat lah. Kan. Sebenarnya Rasulullah tak takut kalau kita ni hidup dalam keadaan fakir. Rasulullah dia tak bimbang rakyat dia ataupun dia punya umat dia miskin, Rasulullah tak risau. Fakir Rasulullah tak risau. Tapi Rasulullah bimbang bila kita ni terlalu mewah. Kenapa Rasulullah bimbang kita hidup mewah? Hidup fakir Rasulullah tak bimbang pun. Tapi kalau kita ni terlalu mewah, Rasulullah risau. Lebih risau kepada orang-orang yang hidup mewah. Apakah bahayanya kemewahan itu? Yang pertama, kemewahan biasa menjadikan manusia melampaui batas dan merosakkan hubungannya dengan Tuhannya. Seterusnya mendorong seseorang kepada melanggar segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Maksudnya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas kerana dia melihat dirinya serba cukup. Kekayaan salah satu punca penyelewengan kerana dengan kekayaan mampu memperolehi banyak perkara yang diingini yang tidak terbuka kepada orang yang miskin. Keinginan-keinginan ini kebanyakannya perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala hujibat naru bisyahawati wa hujibat til jannatu bil makarih. Diselimuti neraka dengan perkara-perkara yang diingini dan diselimuti syurga dengan perkara-perkara yang dibenci. Ini diterangkan kepada kita kenapa apa bahaya mewah tu. Bahaya kemewahan tu apa? Bila kita mewah sebenarnya ada satu sikap yang akan wujud dalam diri kita ni. Kita dah tak perlukan apa-apa pun. Satu sikap tu. Ghina, orang panggil apa? Istighna. Istighna. Bila dia dah rasa dia
tak perlukan apa-apa, dia akan melakukan sesuatu ikut suka dia. Melampaui batas maksudnya. Itulah tengok orang-orang yang kaya ni yang ada di sekeliling kita kan. Ada banyak je lah orang-orang yang baik kan. Kaya yang baik. Tapi kebanyakannya kalau dah hidup mewah ni, apatah lagi kalau kemewahan tu datang tanpa bukan dengan usaha dia, mungkin mewarisi daripada bapak dia ke macam mana. Biasa anak-anak yang lahir yang dah senang macam tu dia nampaklah, boleh nampak dah dia punya tu melampaui batas yang perangai dia mungkin agak liar sikit dia kan. Dia agak liar sikit. Dia dah rasa tak perlukan apa pun. Sebab dia dapat duit tu secara percuma kan. Tanpa bersusah payah, tak pernah hidup susah. So orang-orang yang hidup mewah begini, dia senang dijangkiti suatu penyakit yang dipanggil istirna. Merasa tak perlukan sesiapa pun. Dia boleh buat sesuka hati dia. Jadi liar sikit dah kalau dia dah ada perasaan tu. So kalau kita dah tahu penyakit ni mudah menghinggapi orang-orang yang hidup mewah, akan datang kalau ditakdirkan kita ni ada banyak duit, kita kena hati-hatilah. Jangan ada rasa macam tu kan. Rasa nak buat apa kita nak buat, kita boleh buat sesuka hati. Tak boleh macam tu kan. Bila dah kaya, dah banyak duit, mulalah kan. Di parking kereta sesuka hati, padahal tempat tu tak dihaskan untuk parking. Alah, aku ada duit suka hati aku lah nak parking, nanti aku bayar lah, denda-denda ni murah je, bukan mahal pun. Ni antara contoh-contoh lah dia akan berani melanggar peraturan-peraturan. Kat sekolah sekalipun kalau kita tengok kan, pengalaman kita waktu di sekolah tu, biasanya budak-budak yang buat masalah ni datang dari keluarga-keluarga yang kaya biasanya budak-budak ni kan. Bila mak bapak dia orang kaya, dia orang peduli apa kalau buat salah, dibuang sekolah ke, masuklah sekolah lain kan. Kalau anak-anak orang miskin ni, dia orang akan risau nanti kan bila buat salah nanti dah menyusahkan mak ayah, nanti nak pindah sekolah nanti menyusahkan mak ayah lagi, nak kena bayar itu bayar ini. Anak orang kaya ni dia rasa peduli apa aku semua benda ni, dia nak rasa boleh nak buat sesuka hati dia je. Anak orang kaya selalu biasa begitulah. Pengalaman kita kan kalau kat sekolah kan, biasa buat masalah ni bukan anak-anak orang susah, anak-anak orang yang berada lah. Anak orang susah ni dia mungkin terfikir nak belajar bersungguh-sungguh, nak membanggakan mak ayah, risaukan dia punya masa depan nanti macam mana, nanti fikir nak tolong mak ayah, nak belajar berjaya nak menolong mak ayah. Anak orang kaya biasa tak ada rasa begitu kan. Dia dah ada semuanya, nak belajar sungguh-sungguh buat apa lagi? Aku dah ada semua benda. Aku lebih baik relax, enjoy ya. Ada setengah nak enjoy je lah kan. Ada setengah tu fly pada sekolah, pergi buat masalah, lawan cikgu, apa semua. Biasa kebiasaannya. Benda ni dah diceritakan lah dalam Quran. Bila kita ada sedikit kemewahan, kita akan rasa istirna. Istirna tu maksudnya kita dah tak peduli. Kita dah tak bergantung. Bukan tak bergantung. Apa nak jadi kat orang lain, lantak lah. Kan? Macam tu. Dia akan melampaui batas. Dia dah ada penyakit begitu. Itu yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. So kalau kita ditakdirkan nanti mungkin adalah kelebihan harta sedikit akan datang kan. Kena hati-hatilah dengan sikap ni. Jangan kita istirna, nanti akan melampaui batas, berani melanggar peraturan dan menyusahkan orang lain. Antaranya tadi Nabi pernah terangkan, kekayaan tu salah satu penyelewengan. Kerana dengan kekayaan mampu memperoleh banyak perkara yang diingini yang tidak terbuka kepada orang miskin. Keinginan-keinginan ini kebanyakannya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kaya bila dia dah ada duit banyak, kan? Dia mudah melakukan sesuatu yang orang miskin tak mampu lakukan. Mungkin dia beri rasuah untuk dapatkan sesuatu. Mungkin dia nak dapatkan kerakyatan. Dia ni contohlah kan, dia ni rakyat negara China. Dia nak dapat kerakyatan Malaysia. Dia pergi bayarlah kat menteri-menteri tertentu tu dengan duit yang banyak. Menteri-menteri yang rasuah tadi ni terima, dapatlah kerakyatan di Malaysia. Macam tu contohnya kan. Dia akan menyebabkan
penyelewengan. Mudah untuk melakukan penyelewengan bila dah ada duit dan banyak. Benda-benda macam ni kena hati-hati. Itu sebab Rasulullah kata dia risau. Orang Islam ni kaya. Dia risau. Risau benda-benda begitu. Sebab penyakit ni akan mudah berjangkit kalau kita tak kawal diri. Justru kerana itulah maka dunia ini adalah salah satu punca penyelewengan. Penyelewengan pula salah satu punca kehancuran dan kebinasaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Maksudnya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tapi mereka melakukan kederhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepatutnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allah bila dia nak hancurkan sesuatu penduduk negeri itu atau sesuatu negara itu, mula Allah akan utuskan Rasul kepada mereka. Rasul kepada pergi mendakwah kepada orang-orang kaya je dulu. Dakwah kepada orang kaya. Dia orang-orang kaya tu tak nak dengar, derhaka pula. Tunggulah saatnya Allah akan hancurkan negeri itu. Biasanya kisah-kisah para rasul ni, kalau kita amati, kalau kita baca betul dan teliti betul-betul, bila mereka ataupun nabi-nabi ni semua memberi dakwah kepada kaum-kaumnya, dia punya pattern dia sama je setiap nabi ni. Orang yang menentang tu pattern dia sama. Adalah siapa? Orang-orang yang kaya mempunyai kedudukan. Semua. Hampir semua para nabi, para rasul kalau berdakwah, orang yang kuat menentang mereka adalah orang-orang yang punya jawatan dalam masyarakat. Orang yang mempunyai kedudukan ataupun harta yang banyak. Samalah yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Bila Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Mekah, orang-orang yang menentang baginda ni adalah bapa-bapa saudara baginda sendiri. Sebab apa? Bapa-bapa saudara baginda ni adalah jutawan di Mekah waktu tu. Orang-orang kaya semuanya. Sebab yang menentangnya yang pertamanya adalah bapa saudara Nabi, antaranya Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal pun bukanlah bapa saudara Nabi, tapi dia ada pertalian lah, termasuk dalam golongan bangsa Quraisy memanggil kan. Bangsa Quraisy ni ada pertalian darah dengan Nabi juga. Antara orang-orang yang jutawan lah memanggil, orang yang kedudukan pembesar bangsawan-bangsawan, tapi kebetulan pula dia ada pertalian darah dengan Nabi pula. Macam tu. Samalah sekali dengan nabi-nabi yang sebelum Rasul kita kan, Nabi Isa ataupun Nabi Nuh sekalipun, bila mereka menyampaikan dakwah tu, orang pertama yang akan menentang adalah orang-orang yang kaya ni tadi. Itu sebab Allah kata, Allah nak binasakan suatu negeri tu, Allah akan tengok orang kaya dia macam mana. Orang kaya dia menentang, binasalah negeri tu. Yang kedua, dunia adalah punca perbalahan antara manusia dahulu dan sekarang. Ialah punca perpecahan dan porak-peranda antara masyarakat, antara individu dalam masyarakat. Sayang. Tidak terlepas daripada keadaan ini sehingga mereka yang berada pada kurun pertama lagi selepas saja peperangan Badar, mereka mula timbullah bibit perselisihan di kalangan sahabat tentang isu harta rampasan perang, hingga turunlah firman Allah. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Maksudnya mereka menanyakan kepadamu tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sama kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Antara sebab kenapa
kemewahan itu bahaya. Nah, ni yang poin yang kedua ni. Kalau kita baca sejarah perang Badar tu, bila dah selesai perang Badar, mereka mendapat harta rampasan yang begitu banyak. Ada perselisihan di kalangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun manusia juga macam kita kan. Mereka tu sahabat, iman mereka sangat tinggi. Tapi itulah tu sebab Rasulullah risau sahabat baginda sendiri berada di depan mata pun boleh timbul perselisihan tentang isu nak membahagikan harta benda ni. Mereka berselisih. Ini kan pula kita yang jauh pada Rasulullah SAW kan. Harta ni akan menyebabkan perselisihan, pergaduhan sesama sendiri. Kemewahan ni menyebabkan perselisihan. Itu antara bahayanya kemewahan. Demikianlah juga disebabkan harta rampasanlah menjadi punca ramai para tentera pemanah turun dari bukit yang ditetapkan dalam perangan Uhud. Itulah punca yang menyebabkan berlaku perubahan perjalanan pertempuran itu. Antara sebab peperangan Uhud kalah. Perang Badar menang Alhamdulillah. Tapi peperangan Uhud ni sebab utama kalah adalah apa? Berebut harta kan. Pasukan pemanah ada atas bukit Jabal Rumah, kalau tak silap lah nama dia tu kan, Jabal Rumah. Rasulullah tetapkan atas tu pemanah-pemanah dia lah yang hebat-hebat. Mereka berjaya mengkucar kacirkan pasukan musuh yang berada di bawah tu. Disebabkan apa? Kekuatan tentera yang ada lah. Strategi yang Rasulullah aturkan. Menyebabkan tentera musuh tu dah lari, meninggalkan segala harta benda yang ada kat bawah bukit tu. Menyebabkan pemanah-pemanah Rasulullah yang berada atas bukit tu jadi silau mata tengok. Uish, banyaknya harta tinggal kat bawah tu. Mereka berlari turun nak berebut harta tu tanpa menunggu arahan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah waktu tu adalah panglima perang lah. Dia ketua untuk merancang strategi. Rasulullah tak ada bagi green light lagi untuk turun daripada bukit tu. Tapi disebabkan gelojohan mereka, disebabkan tadilah kata ni menyebabkan silau. Menyebabkan kita dah terlupa apa pesan Rasulullah. Rasulullah ada dekat situ, tapi mereka terlupa apa yang Rasulullah pesan. Berlari turun nak merebut harta tu, apa lagi? Waktu pasukan musuh tak berada jauh lagi. Ni bukit, depan tu harta, musuh tu dah lari ke sini. Bila adalah dia orang punya perisik masih ada lagi kat belakang. Dia orang kata yang atas bukit ni semua dah turun. Dia orang pusing, bantai balik daripada belakang. Sebabkan peperangan tu mereka kalah. Ramai yang mati. Rasulullah sendiri, kalau kita pernah tengok kan, penumbuk tu dia ada macam besi yang boleh membalut penumbuk. Besi tu tertanam dekat Rasulullah punya pipi. Gigi baginda patah. Darah berjurai-jurai turun dekat Bukit Uhud. Sebab tu ada satu kawasan kat atas Bukit Uhud tu. Kalau kita lalu kawasan tu, bau wangi sangat. Darah Rasulullah pernah berkumpul kat situ. Tapi Arab Saudi dah pagar tu sebab orang buat khurafat kat atas tu. Sebab ada kawasan tu, satu tempat tu je bau sangat wangi. Sebab Rasulullah punya darah dah jatuh atas. Bayangkan penumbuk besi tu tertanam kat pipi, gigi patah, geraham patah. Bayang kalau kita cabut gigi tanpa ada bius. Ya Allah, sakitnya dah lah. Besi tertanam, gigi pula tercabut. Ya Allah, sakitnya Rasulullah rasa. Itulah puncanya adalah apa? Harta tadi. Disebabkan harta, terlupa pesan Rasulullah, berebut-rebut. Okeylah, sekadar itu saja untuk malam ni. Sekadar itu saja. Ada apa-apa kemusykilan untuk ditanyakan? Tak ada. Okey, kita tangguhkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardhul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.